Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Yadi Afwan bin Sultan akan membentangkan tentang soalan dan cara untuk menjawab soalan bagi soalan trial Terengganu tahun 2020. Soalan yang kita akan bincangkan adalah soalan 8. Raja 8.1 menunjukkan satu susunan ratas bagi menentukan takat akhir pentitratan melalui kaedah kekonduksian elektrik. 20 cm padu larutan natrium hidroksida 1.0 mol di M-3 dinetralkan oleh X mol di M-3 asid sulfurik. Berikut merupakan Raja 8.1. Jadi soalannya yang diminta adalah graf kekonduksian elektrik bacaan M meter melawan isi padu asid sulfurik Cm padu kemudian diplotkan. Takat akhir pentitratan boleh ditentukan apabila kekonduksian elektrik berada pada takat yang paling rendah. Berikut merupakan graf kekonduksian elektrik melawan isi padu asid sulfurik. Jadi soalan yang diminta adalah tulis persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku dalam Raja 8.1. Tentukan nilai X pada takat akhir pentitratan. M meter masih lagi memberikan bacaan. Terangkan mengapa. 6 markah. Jadi kita mesti bagi jawapan dalam bentuk 6 markah. Baiklah. Markah pertama dan markah kedua adalah kita mesti tulis persamaan kimia, iaitu NaOH tambah H2SO4 akan menghasilkan Na2SO4 tambah H2O. Markah kedua kita akan dapat apabila kita seimbangkan persamaan kimia. Jadi kita akan letakkan nombor 2 di hadapan NaOH dan di hadapan H2O. Jadi markah kedua kita boleh sebut sebagai 2 molekul NaOH akan bertindak balas dengan H2SO4 dan menghasilkan Na2SO4 dan 2 molekul H2O. Bagi markah ketiga dan keempat adalah kita mesti mencari nilai X. Oleh itu cara kita untuk mencari nilai X adalah kita mesti menggunakan rumus penetralan, iaitu M1V1 per M2V2 sama dengan A per B. Jadi kita masukkan dalam rumus tersebut dan kita akan pergunakan 10x sama dengan 1/2 kali 20. 10x sama dengan 10, x sama dengan 10 per 10, x sama dengan 1.0 mol di M-3. Bagi markah kelima dan keenam adalah masih ada lagi ion-ion yang bergerak bebas dalam bikar. Oleh itu ion-ion masih membawa cas elektrik dan masih dikesan oleh emitter. Sekian. Seterusnya soalan B. Raja 8.2 menunjukkan dua set eksperimen bagi tindak balas antara asid kuat dan asid lemah dengan kalsium karbonat berlebihan. Kepekatan dan isi padu asid-asid yang digunakan adalah sama. Gas yang terbebas daripada tindak balas tersebut dialirkan ke dalam air kapur. Berikut merupakan Raja 8.2 ianya mempunyai set 1 dan set 2. Bagi set 1 ianya tindak balas antara asid P dengan kalsium karbonat dan pemerhatiannya adalah sedikit gelembung gas terbebas dan masa yang diambil untuk air kapur bertukar keruh lebih panjang. Bagi set 2 pula ianya tindak balas antara asid Q dan kalsium karbonat dan pemerhatiannya adalah banyak gelembung gas terbebas dan masa yang diambil untuk air kapur bertukar keruh lebih singkat. Soalannya, sedangkan bagi satu roman ya, sedangkan nama bagi asid P dan asid Q. Dan dua roman, tindak balas antara asid P dengan kalsium karbonat dan tindak balas antara asid Q dengan kalsium karbonat memberikan pemerhatian berbeza. Terangkan mengapa. Jadi soalan satu roman dan soalan dua roman ini dia bergabung. Jadi dia bagi markah 10 markah. Jadi kita mesti jawab dulu satu roman untuk dapatkan 2 markah. Namakan asid P dan asid Q. Ya, kita tahu bahwa asid P adalah asid lemah dan asid Q adalah asid kuat. Jadi kita boleh namakan asid P sebagai asid etanoik, manakala asid Q sebagai asid hidroklorik. Itu markah pertama dan markah kedua. Baiklah, bagi untuk menjawab soalan 2 roman, kita boleh lihat asid P ialah asid kuat, manakala asid Q ialah asid lemah. Asid P mengayun lengkap dalam larutan kalsium karbonat, manakala asid Q mengayun separa dalam larutan kalsium karbonat.
Asid P menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah, lalu membebaskan isi padu gas karbon dioksida yang rendah. Oleh itu, kadar tindak balas adalah rendah bagi asid P. Yaitu set 1. Asid Q pula menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi, lalu membebaskan asid padu gas karbon dioksida yang tinggi. Oleh itu, kadar tindak balas adalah tinggi. Ini bagi set 2 ya. Oke, itulah caranya untuk kita dapatkan 10 markah bagi soalan B ini. Seterusnya kita akan ke soalan C. Jadual 8 menunjukkan nilai pH bagi dua larutan yang mempunyai kepekatan yang sama. Kita boleh lihat di situ ada dua larutan, yaitu larutan natrium hidroksida dan larutan amonia yang mempunyai kepekatan yang sama, yaitu 0.5 mol di M-3, tetapi natrium hidroksida mempunyai nilai pH 14 manakala amonia mempunyai nilai pH 8. Soalannya, terangkan mengapa nilai pH dua larutan tersebut berbeza. 4 markah. Jadi jawapannya adalah markah pertama, larutan natrium hidroksida adalah alkali kuat manakala larutan amonia adalah alkali lemah. Markah kedua dan ketiga adalah natrium hidroksida mengayun lengkap dalam air, manakala amonia mengayun separa lengkap dalam air. Markah keempat, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin bertambah nilai pH bagi sesuatu alkali. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.